Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhu li sajidin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya hakim ya rasul. Salihin, baca doa, duduk elok kaki. Okey. Buka buku teks bahasa Melayu muka surat 24. Buku teks muka surat 24. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara muallim awak tak dengar. Jadi untuk sementara waktu, tutup dulu mikrofon. Dengar dulu apa yang muallim nak ajar. Kalau ada sesiapa nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 24. Okey, hari ini kita masuk dengan unit 16, Alamku Sayang. Okey, buka buku teks muka surat 24. Siapa yang tak ada buku, boleh tanya kat depan ni. Muallim akan terangkan kepada awak. Okey, untuk muka surat 24, aktiviti kita pada hari ini ialah kita nak baca petikan ini dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Intonasi yang sesuai. Tengok yang ni mau ajar ada tanda pengikat kata. Buka pertama dan yang terakhir. Bila tanda pengikat kata ini ialah perbualan. Jadi bila perbualan kita ada nada dia macam awak bercakap dengan kawan-kawan awak. Jadi kita baca petikan ini dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Okey, kalau awak tengok gambar ni, tengok dalam gambar ni ada seorang pakcik tua. Dia ada di kawasan hutan. Tengok ada pokok besar ni. Tengok pokok besar ni dia senyum. Lepas tu ada monyet, ada burung, ada kura-kura, ada ular, ada landak dan ada singa. Tengok kat sini ada apa benda ni? Ada kapak. Kapak ni siapa punya? Pakcik ini punya. Apa yang pakcik tu nak buat dengan kapak tu? Okey, mari kita baca petikan ini. Dia nak potong pokok itu. Betul. Dia nak potong. Okey, mari kita baca petikan ini. Kita cuba fahami petikan ini apa yang dia nak sampaikan kepada kita. Tajuknya ialah Sina Terselamat. Itu tajuk dia. Sina Terselamat. Sina ni apa? Sina ni nama pokok tu. Nama pokok ni. Itu nama dia. Sina Terselamat. Okey, kita baca dulu petikan ini. Kita fahami dulu petikan ini. Apa yang dia nak bagi tahu kepada kita. Okey, muallim nak minta siapa yang tak pernah baca lagi dalam kelas? Muallim nak minta Solihin. Minta bacakan perenggan yang pertama ni yang muallim bulatkan ni. Okey. Yang pertama ni. Sina. Sina ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sina berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Okey, itu perenggan yang pertama. Saya pula. Okey, muallim nak minta, okey tak apa, tunggu giliran dulu. Muallim nak minta Hana Humaira boleh?
Mana minta Hana Humaira boleh? Hana Humaira boleh? Hana baca perenggan yang kedua ni yang Muallim highlightkan ni. Hana Humaira ada? Ada. Okey Hana baca yang Muallim highlightkan ni. Pada suatu hari. Pada suatu hari ketika Sena Okey, yang lain tolong tutup dulu mikrofon. dengan kawan-kawannya. Dia ternampak seorang pokok. Okey, terima kasih. Okey, perenggan yang ketiga Muallim nak minta Okey. Tadi dah Banin, kita Banat tadi dah Banat baca, Mani pula baca. Muallim nak minta ada Amsyah boleh? Okey. Akil Zikri kena baca minggu lepas. Bagi peluang kepada mereka yang tak baca lagi. Okey, yang lain tutup mikrofon dulu. Yang lain tutup dulu mikrofon. Saya menaik. Silakan Amin. Yang lain tutup dulu mikrofon. Biar Adam seorang je yang bercakap. Kalau ramai yang buka nanti awak tak dengar. Okey Adam, baca perenggan yang ketiga ni yang Muallim highlightkan ni. Kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Jerit Sena. Okey Adam, terima kasih. Tengok, dengar tak apa yang Adam Syah baca tadi? Ini tanda pengikat kata. Bila ada tanda pengikat kata, maksudnya ayat ini ialah ayat yang sedang bercakap. Tengok dia baca, ada intonasi. Tengok dia beritahu, hey kawan-kawan. Kita baca, hey kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita. Jerit Sina. Itu cara kita baca. Okey, tadi dah ada. Muallim minta Idina boleh? Idina Nuzara ada? Okey, Idina buka mic. Okey. Idina baca yang ni pula. Yang Muallim highlightkan ni. Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya. Semua selama ini kamulah tempat kami berteduh mendapat makanan dan menghirup udara segar. Ada haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Okey, Edina, terima kasih. Okey, perenggan yang terakhir, Muallim nak minta Dai boleh? Dai, buka mic boleh? Okey, Dai, baca perenggan yang terakhir ni. Ketika si penebang. Boleh. Ketika penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar Nauman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang singa dia tak jumpa saya dalam ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, Dai, terima kasih. Okey, siapa yang baru masuk boleh buka buku teks muka surat 24. Okey, sekarang ni Muallim nak minta bila. Sekarang ni Muallim minta semua orang tutup mic. Kalau ramai yang buka, nanti awak tak dengar suara Muallim. Siapa yang buka mic, boleh tutup mic dulu. Okey, tadi Muallim berkata kepada awak, kita nak baca, kita kena baca dengan intonasi yang betul. Macam ni. Macam ni cara kita nak membaca sebab ini ialah petikan cerita. Dia sedang bercerita pokok.
Muka surat ni sedang bercerita berkaitan dengan pokok ni. Kenapa dengan pokok ni? Pokok ni dia nak ditebang. Ada pakcik tua ni, dia nak tebang pokok ni. Tapi kawan-kawan dia tak bagi. Ada burung, ada singa, ada landak, ada monyet, ada burung pula. Ada ular, ada kura-kura. Mereka semua ni bekerjasama untuk melindungi pokok ni. Sebab tu ada singa ni, singa sedang mengaum. Pakcik tu pun takut, dia lari. Okey, tengok buku. Ini cara kita membaca dengan intonasi yang sesuai. Ini cara dia. Okey, Sina. Ini kita panggil Sina lah ya. Sina terselamat. Siapa Sina? Sina itu ialah pokok yang besar tadi. Okey, perenggan yang pertama. Sina ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sina berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Sina ni pokok yang hidup di hutan. Dia pokok yang besar. Dia berkawan baik dengan haiwan-haiwan kat situ. Okey, perenggan yang kedua. Pada suatu hari, ketika Sina berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. Masa Sina sedang berbual-bual tu, dia nampak pakcik ni ialah penebang pokok. Dia datang nak buat apa? Dia nak tebang Sina ni. Tapi apa yang kawan-kawan dia cakap? Tengok, jerit Sina. Sina pun kata, dia nampak ada penebang pokok ni, dia pun kata kepada kawan-kawan dia, "Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita." Jerit Sina. Sina ni suruh kawan-kawan dia lari sebab ada penebang pokok nak tebang dia. Tapi apa yang kawan-kawan dia cakap? "Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya, Sina. Selama ini, kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar," kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Okey, pokok ni Sina ni nak ditebang. Sina suruh kawan-kawan dia lari sebab takut terkena dia. Tapi kawan-kawan dia tak nak. Tidak, dia tak akan biarkan Sina ni dalam bahaya. Sebab apa? Sebab selama ni dia orang berteduh di bawah pokok Sina, mendapat makanan dan menghirup udara segar. Kawan-kawan dia tak nak lari. Kawan-kawan dia nak tolong. Jadi apa yang jadi seterusnya? Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sina, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Singa ni datang selamatkan mereka semua. Singa tu datang, dia pun mengaum. Pakcik ni takut. Dia pun lari ketakutan, berlari untuk menyelamatkan diri sebab takut kena makan dengan singa ini. Okey, setakat ni semua faham tak berkaitan dengan cerita ini? Faham. Jadi apa pengajaran yang awak dapat daripada cerita ini? Apa pengajaran yang awak dapat daripada cerita ini? Menebang pokok. Apa dia, Amin? Jangan suka-suka menebang pokok. Jangan suka-suka menebang pokok. Apa lagi? Siapa lagi yang boleh bagi? Apa lagi pengajaran yang awak dapat daripada cerita ini? Jangan hancurkan pokok itu. Jangan hancurkan pokok itu lagi. Jangan potong dia punya rambut. Sama Dia punya je. daun-daun. Lagi apa lagi? Jangan tebang pokok itu. Selain daripada tebang pokok tu, tengok kawan-kawan dia ni, kalau Sina nak kena tebang, apa yang kawan-kawan dia buat? Kawan-kawan dia biar ke ataupun kawan-kawan dia buat apa? Tolong. Kawan-kawan dia ni bekerjasama untuk tolong Sina supaya tidak ditebang oleh pakcik penebang hutan. Itu pengajaran dia. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Boleh faham setakat ni berkaitan dengan muka surat 24? Boleh. Ya. Boleh. Okey, kalau semua faham, pergi pula muka surat sebelah, muka surat 25. Okey, muka surat 25 ni, dalam petikan ini terdapat banyak kesalahan penggunaan perkataan yang tidak sesuai. Dalam petikan ni yang dia warnakan warna merah ni. Yang ni perkataan ini tak sesuai nak gunakan. Kita kena tukarkan perkataan ini dengan perkataan yang sesuai. Itu maksud dia. Okey, kalau sebelum ini muallim dah ajar awak cara untuk mengedit dan memurnikan teks dari aspek kesalahan ejaan dan juga tanda baca. Itu hari ini kita belajar pula cara untuk mengedit penggunaan kata, perkataan yang tidak sesuai.
Kita kena tukarkan dengan menggunakan perkataan yang sesuai. Okey, tengok dalam petikan ini, tengok perkataan dia bagi warna merah-merah tu. Okey, tajuk dia Gembira di Tasik Biru Sarawak. Itu tajuk dia. Gembira di Tasik Biru Sarawak. Okey, dalam petikan ini mari kita fahami dulu petikan ini. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Okey, dia gunakan perkataan tetamu. Sesuai tak tetamu ni? Okey, sekarang ni mana nak minta semua orang buka mic. Mari kita jawab soalan ni. Okey, yang merah-merah ni dia gunakan perkataan tetamu. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Sesuai tak gunakan perkataan tetamu? Salah. Salah. Sebab Salah. tetamu ni untuk orang yang datang ke rumah Malim. kita. Ya, Nasrudin? Malim. Ya. Boleh dengar tak suara Nas? Ya, boleh. Salah. Okey, sebab apa tak sesuai? Tengok, dia berkunjung ke Tasik Biru Sarawak. Kalau tetamu ni untuk rumah. Jadi tak sesuai. Perkataan yang sesuai, tengok dia gunakan tidak tepat. Dia gunakan tetamu. Yang tepatnya ialah pengunjung. Orang datang ke tempat, contohnya taman ke, tasik ke, tempat pelancongan, kita gunakan pengunjung. Baru sesuai sebab tetamu ni untuk orang yang datang ke rumah. Ini sedangkan ini Tasik Biru. Tempat pelancongan bukan rumah. Ingat, kena bezakan. Tetamu ni untuk rumah. Pengunjung ni untuk tempat pelancongan. Jadi sepatutnya kat sini dia tak boleh gunakan tetamu. Sepatutnya kena gunakan pengunjung. Mereka melihat ramai pengunjung bersenam dan berjoging di sekeliling taman itu. Sepatutnya pengunjung. Okey, tengok perenggan yang kedua pula. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Dengan ketatnya, tak sesuai. Perkataan yang sesuai apa dia? Kat sini dia bagi ketat ni kurang sesuai, tak tepat. Tidak tepat penggunaan kata ketat. Yang sesuainya ialah rapi. Maksud dia sama, tapi yang sesuai ialah rapi. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan rapinya. Dengan ketatnya tak boleh. Ketat ni awak boleh gunakan untuk baju, contohnya baju yang ketat, seluar yang ketat. Tapi kalau untuk dijaga, kita gunakan dengan rapinya. Taman Tasik itu dijaga dengan rapi, tak ada sampah. Semua bersih je. Okay, yang kedua, orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Memetik pokok, sesuai tak memetik pokok ni? Adakah orang petik pokok? Tak sesuai. Jadi perkataan apa yang sesuai untuk ini? Perkataan apa kita nak gantikan? Memetik apa? Memetik bunga. Memetik bunga. Orang ramai tidak memetik bunga pun boleh. Lagi apa lagi yang sesuai? Pokok orang tak petik. Pokok besar macam mana orang nak petik? Sepatutnya kita petik bunga. Bunga boleh petik sebab dia kecil je. Kita bertarik gitu. Bunga sesuai perkataan dia. Tapi kalau nak gunakan pokok, tak boleh. Tak kisah bunga apa. Bunga raya ke, bunga matahari ke, tak kisah. Jadi yang sesuai, orang ramai tidak memetik bunga dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Dicampak, sesuai tak dicampak? Sampah kita campak ke dalam tong sampah. Sepatutnya apa yang sesuai? Sepatutnya apa? Dibuang. Dibuang. Sepatutnya dibuang. Baru sesuai menggunakan perkataan itu. Kalau sampah dicampak ke dalam tong sampah, tak boleh. Sepatutnya sesuai ialah sampah dibuang ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Itu yang maksud dia, penggunaan kata yang sesuai dan penggunaan kata yang tidak tepat. Jadi yang tak tepat tu kita gunakan yang tepat. Okey, yang seterusnya, udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Bersih dan sihat. Sesuai tak sihat ni? Udara kita tak guna sihat. Sihat untuk manusia. Udara kita gunakan apa? Kata adjektif apa yang sesuai gunakan untuk udara? Udara di Tasik Biru bersih dan apa? Siapa tahu?
Ain Syafi tahu tak apa yang sesuai? Tak tahu. Okey, udara yang bersih, kalau sihat kita gunakan untuk manusia. Kalau udara ni kita hirup, udara yang segar kita hirup. Awak pernah tak pergi dekat pantai? Udara yang awak hirup tu segar tak? Segar. Jadi udara kita gunakan segar. Kita tak boleh gunakan udara yang sihat. Udara yang segar. Udara yang segar, udara yang bersih baru sesuai perkataan dia. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Sejuk mata memandang tapi air tasik yang keruh. Sesuai tak keruh? Keruh ni maksud dia air yang tetes. Sepatutnya air tasiknya yang kita boleh guna apa? Jernih. Sesuai. Pandai nafal. Air tasik yang jernih. Jernih ni maksudnya awak tengok dalam air tu awak nampak batu-batu kat bawah, awak nampak ikan-ikan yang ada kat bawah. Itu yang sesuai. Air tasiknya yang jernih dan tidak tercemar. Malah pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Okey, Alice dan ibunya berasa rimas walaupun taman ini dikunjungi ramai tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Orang ramai datang tapi rasa rimas. Sesuai tak rimas? Tak. Apa yang sesuai? Mestilah rasa sebab taman tu bersih. Mesti kita rasa sebangga kurang sesuai. Taman yang bersih. Kita rasa bila awak datang dekat taman yang bersih, apa yang awak rasa? Awak rasa? Gembira. Gembira. Sebab apa awak rasa gembira? Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Kesegaran kurang sesuai. Apa yang sesuai kesegaran? Kita nak ganti ke apa? Taman yang tetapi apa yang sesuai? Kesegaran. Segar tak boleh sebab ini untuk taman. Taman tak segar. Taman kita gunakan kebersihan. Alice dan ibunya berasa gembira walaupun taman ini ramai orang datang tetapi kebersihannya tetap dipelihara. Itu yang maksud dia kita mengedit teks dengan penggunaan kata yang tepat, yang sesuai. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita dengan muka surat 26. Okey, kita ada 9 minit lagi. Okey, yang terakhir sekali. Ini dipanggil pantun, tapi pantun ini tak lengkap. Mari kita lengkapkan pantun ini dengan jawapan yang sesuai. Tajuk pantun ini ialah Indahnya Alam. Itu tajuk dia, Indahnya Alam. Okey, soalan dia, padankan pembayang maksud dan maksud pantun yang sesuai dengan pantun. Okey, Muallim ajar awak ciri-ciri pantun ada 6 semua. Siapa ingat lagi? Ada rangkap. Lagi? Apa lagi? Ada 1 rangkap. Ada berapa baris? Ada berapa baris? 1 rangkap ada berapa baris? Ada 4. 4 baris. Kena ingat. Okey, ciri yang ketiga apa dia? Kena ada. Ada apa? Ingat lagi tak? Ada apa? Kena ada. Mari bertadi. Jeda. Jeda maksud dia berhenti. Baris yang mula. Okey, itu yang ketiga. Jeda. Dan yang keempat kena ada rima. Rima akhir. Rima akhir. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Pandai. Pembayang. Baris kedua sama dengan baris Keempat. itu rima akhir. Yang kelima, ciri yang kelima kena ada Pembayang. pembayang. Pembayang baris berapa?
1 dan Baris 1 dan 2. dan yang terakhir sekali masuk Masuk pantun. pantun, masuk pantun. Baris ke berapa? 3 dan 4. kena ingat itu. Okey, dalam satu rangka kena ada 4 baris. Ini 1, 2, 3. Satu lagi tak jumpa. Ingat boleh jawab, kita kena tengok pada rima akhir. Baris pertama akan sama dengan baris ketiga, baris kedua akan sama dengan baris yang keempat. Kena tengok rima akhir dia. Okey, baris pertama sama dengan baris ketiga. Tengok. En, sama tak? Sama kan? Okey, baris ketiga dia akan sama dengan baris yang keempat. Baris keempat dia terakhir dengan cong. Jadi kat sini dalam kotak merah-merah ni, apa yang berakhir dengan cong? Yang mana jawapan dia? Ini jawapan dia. Jadi tumpuan para pelancong. Jadi tumpuan pelancong. Dia rima akhir dia sama. Tumpuan para pelancong. Itu hari Muak ni dah ajar awak cara kita menulis pantun dengan betul. Jadi tumpuan para pelancong. Kita tengok rima akhir dia sama tak? Baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Sama tak rima akhir dia? Sama. Baris pertama akan sama dengan baris kedua. Baris pertama gan. Baris ketiga gan. Baris kedua akan sama dengan baris keempat cong dan juga cong. Itu maksud dia rima akhir. Baris pertama sama dengan baris tiga, baris dua sama dengan baris keempat. Okey. Tu kain. Okey, ini benih selasih Kain. mari disemai. Kain lap meja. Okey, baris kedua dia akan sama dengan baris yang ke Mak yang tak cak dekat Empat. tempat kain. baris keempat apa dia? Mana jawapan dia? Yang ini kita dah guna. Melati. Daun melati jatuh. Daun melati jatuh tertabur. Itu. Daun melati jatuh bertabur. Ingat, baris pertama akan sama dengan baris ketiga, baris kedua akan sama dengan baris yang keempat. Okey, baris kedua bor, baris keempat pun bor. Itu sama. Jadi kita dah gunakan jawapan ini. Okey, yang ketiga, pohon nona di tepi kolam, buah di lahan petik teruna, ciptaan Tuhan paling sempurna. Baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Lam. Mana lam? Flora dan flora fauna dan alam. Pandai. Flora dan fauna. Fauna pelengkap alam. Itu jawapan dia. Baris ketiga akan sama dengan baris yang pertama. Baris pertama rima akhir dia lam. Baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Rima akhir dia lam. Dan yang terakhir sekali, tengok, baris pertama akan sama dengan baris ketiga, baris kedua akan sama dengan baris keempat, baris ketiga berakhir dengan ma. Jadi yang mana berakhir dengan ma? Yang berakhir dengan menghias. Menghias kota pepohon palma. Itu yang pertama. Okey, seterusnya mana pula? Okey, baris ketiga, baris pertama akan sama dengan baris ketiga. Baris ketiga ma, baris pertama pun ma. Baris kedua akan sama dengan baris keempat. Baris keempat tik. Jadi yang mana tik? Yang terakhir dia ialah pastikan bersih setiap detik. Boleh faham setakat ni? Awak tengok, kena tengok rima akhir dia. Tengok ciri-ciri. Ingat ciri-ciri yang Muallim ajar tu. Pantun ada 6 ciri, awak kena tengok. Kena faham yang tu. Jangan tertukar lagi. Boleh faham setakat ni?
Boleh. Kalau pantun, bacaan dia kena ada jeda, berhenti sekejap. Mari berlatih tarian barongan. Mari berlatih tarian barongan. Gemersik alunan irama keroncong. Pantai memutih indah pandangan. Jadi tumpuan para pelancong. Benih selasih mari disemai. Daun melati jatuh bertabur. Pantai nan bersih mengundang damai. Tenangnya hati ketika berlibur. Pohon nona di tepi kolam. Buah di dahan dipetik teruna. Flora dan fauna pelengkap alam. Ciptaan Tuhan paling sempurna. Menghias kota pepohon palma. Tempat berkasih si burung jelatik. Alam kita tanggungjawab bersama. Pastikan bersih setiap masa. Itu cara kita melafazkan pantun. Okey, kita ada masa 1 minit lagi. Ada siapa yang saya soalan tak? Ada 1 minit lagi, kurang 1 minit lagi. Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awal hari ini buat muka surat 26, 27 dan 28. Tanda kerja rumah muka surat 26, 27 dan 28. Okey, kita ada kurang 1 minit lagi. Setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Kita tutup kelas kita dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye bye.